Bikin FM, inspirasi utama anda. Kita nak makan lapar ni, dan jadi salah satunya sifat wara ialah banyak makan. Ini tidak wara, jadi mengurangkan makan banyak. Kita kefahaman kepadanya terhadap akal riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah
ولا إله إلا الله والله أكبر. Dah ada matlamat kewangan untuk tahun ni? Aha, financial goals atau matlamat kewangan ni penting untuk bantu kita rancang masa depan kewangan yang lebih baik. Dengan adanya matlamat kewangan, barulah kita rasa yakin dan bersedia untuk memulakan perjalanan ke arah kesejahteraan kewangan pada masa hadapan. Jangan tunggu lagi. Tetapkan matlamat kewangan anda sekarang. Dapatkan nasihat daripada perunding kewangan yang bertauliah dan mulakan langkah untuk capai masa depan kewangan yang lebih baik. Dah ada matlamat kewangan tapi tak tahu nak mula macam mana? Hubungi je kami di PMB Investment di talian 0341453909 atau email ke clients@pelaburanmara.com.my untuk mulakan perjalanan kewangan anda yang lebih strategik. PMB Investment merupakan anak syarikat sepenuhnya milik Pelaburan Mara Berhad dan merupakan salah satu peneraju dalam industri unit amanah di Malaysia dengan pengalaman melebihi 5 dekad. Anda juga boleh merujuk kepada mana-mana konsultan PMB Investment yang bertauliah. Untuk salinan prospektus dan informasi lanjut termasuk risiko dan fee berkaitan dana, layari www.pmbinvestment.com.my. Ingat pelaburan patuh syariah, ingat PMB Investment. Esok ada makan-makan. Awak bawa apa? Saya bawa dia sendiri je sebab malaslah. Banyak kerja nak buat. Amboi, banyak cantik. Awak bawa lah bas bear. Bas bear? Halal ke tu? Halal lah. Bas bear tu jenama tempatan tau. Senang je nak pesan. Boleh pesan terus dekat aplikasi mereka. Type je bas bear. Nanti keluarlah tu. Oh, iya ke? Okeylah macam tu. Saya bawa bas bear lah. Esok saya pesan. Okey, awak pesan air bas bear. Saya pesan tosti dia. Sedap weh. Berbahagia yang meraih kehadirannya, telah dijanji bulan yang sungguh istimewa. Ramadan yang dinanti menjengah kembali dan takkan aku biarkan ia berlalu pergi. Ramadan berpuasa pada hangga sucikan jiwa. Ramadan tambah ibadah, tingkatkan sabar, kumpul pahala. Ramadan banyak sedekah, ringankan beban, bantu yang susah. Ramadan baiki diri, hiasi dengan sifat mahmudah. Yang meraih kehadirannya, telah dijanji bulan yang sungguh istimewa. Ramadan yang dinanti menjengah kembali dan takkan aku biarkan ia berlalu pergi. Ramadan berpuasa pada hangga sucikan jiwa. Ramadan tambah ibadah, tingkatkan sabar, kumpul pahala. Ramadan banyak sedekah, ringankan beban, bantu yang susah. Ramadan baiki diri, hiasi
hati pastikan berlalu pergi. Takkan aku biarkan ia pergi ditangisi. Mak, jom kita melancong ke Jepun. Nak? Mak ni kaki dah tak kuat. Lagipun makanan di Jepun tu takut tak kena tekak. Jangan risau. HIS Travel kan ada syarikat berlesen dan terkemuka di Jepun. Mereka ada package private guided tour. Apa tu? Alah, trip persendirian bersama pemandu pelancong dari Malaysia. Sesuai untuk warga emas dan anak kecil. Mereka boleh uruskan tempat solat dan makanan halal. Wah, apa lagi? Bila nak bawa mak? Layari his.com.my ataupun hubungi 017-308-3879. Raikan Ramadan dengan Al-Quran karya Bestari. Terdapat lebih 40 variasi mushaf pelbagai saiz dan warna. Dilengkapi dengan tajwid berwarna, wakaf dan ibtidah, terjemahan perkata serta pelbagai lagi inovasi untuk memudahkan anda bertadarus pada bulan yang mulia ini. Al-Quran Multazam, Al-Harmain, Al-Kubra, Mujam dan banyak lagi yang tentunya mendapat kelulusan Kementerian Dalam Negeri. Dapatkan di kedai buku berhampiran dan www.karangcraftmall.com. Al-Quran karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Sekarang bunda mau dengar suara kamu. Aduh, terlalu tinggilah. Rendah lagi. Rendah lagi. Rendah lagi? Boleh. Dapatkan kadar pembiayaan serendah kadar asas standard. Tambah 2.18% tahun. Bersamaan 2.72% tahun kadar tetap untuk tempoh 3 tahun. Melalui pembiayaan peribadi iBank Islam. Nikmati kadar promosi dari sekarang hingga 31 Mac. Info lanjut layari www.bankislam.com. Bagus sekali. Permohonan adalah dipelau daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pegawai tadbir grade N41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jawatan adalah bertaraf tetap dengan tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun tertakluk kepada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan. Calon-calon hendaklah memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dengan kepujian yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi awam atau swasta atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Antara bidang tugas, membantu mengurus program berkaitan hal ehwal pentadbiran pejabat yang berkaitan dengan program dan aktiviti IKIM, mengurus keperluan penceramah, pembentang, mengurusi ahli panel dan moderator luar, membantu menyediakan serta menghasilkan reka bentuk pelbagai rekaan untuk kegunaan program IKIM, mengurus, menyelaras dan mengemaskini iklan dan promosi program IKIM. Hantarkan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 22 Mac 2024. Balik Pulau, Pulau Pinang, 102.7 FM. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti. Tenangkan fikiran anda dengan kembara inspirasi bersama Mona Jasman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Radio IKIM masih lagi bersama segmen kembara inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Untuk waktu ini alhamdulillah untuk hari Rabu, untuk jam kedua bersama kembara, insya-Allah kita akan bersama anda untuk rancangan
rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami. Dan untuk petang ini dan kita mula musim baru untuk petang ini akan bersama tentang akidah Fas'aluna Tanyalah Kami. Untuk anda boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan kita buka ruang dan peluang untuk anda hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk petang ini alhamdulillah untuk akidah Fas'aluna Tanyalah Kami kita akan bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Tadi pada waktu ini Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Baik, ana bikhair. Mana? Alhamdulillah. Kaifa haluki? Baik, alhamdulillah bikhair insya-Allah. Tamam ala ma yuram. Terima kasih Doktor meluangkan masa untuk Fas'aluna Tanyalah Kami. Kita akan bincangkan tentang akidah bersama Dr. Farid untuk musim ini dan bersama Doktor untuk petang ini kita nak bincangkan tentang boleh ke bertaklid dalam akidah. Mungkin sebagai permulaan Doktor kita nak tahu di mana kedudukan akidah terlebih dahulu dalam Islam. Silakan Doktor. Ya, terima kasih Mona. Sama. Yang saya hormati para pendengar yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita dan juga dengan segala nikmat dan pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita masih lagi dapat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bersama-sama juga berbincang tentang perkara-perkara keilmuan termasuk dalam rancangan Fas'aluna kita ini. Dan insyaAllah dalam musim yang baru ini saya ingin menekankan tentang aspek akidah dan pandangan alam kita yang harus kita perkukuhkan dalam kehidupan beragama kita. Dan pada hari ini seperti yang Mona sebut tadi, kita nak berbicara tentang tajuk bolehkah kita bertaklid dalam hal-hal akidah ini. Dan sebelum itu seperti mana yang Mona tanyakan tadi, akidah ini dia menjadi perkara yang paling aula dalam kehidupan beragama kita, yang paling penting. Kenapa? Kerana kehidupan kita orang Islam ini kehidupan yang bertuhan. Kita ada Tuhan yang kita sembah, malah bukan sekadar Tuhan yang kita sembah, kita yakin dan kita mempelajarinya sejak awal lagi, bahawasanya Allah Ta'ala itu juga adalah Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang menjadikan segala kewujudan makhluk dan Tuhan yang mentadbir alam ini sentiasa. Jadi oleh kerana itu seseorang Muslim itu kalau hidup tetapi tidak mengenal Tuhan, itu satu perkara yang amat malang sekali Mona ya. Sebab itu dalam akidah Islam sering disebut bahawa awal-awal agama itu haruslah kita mengenal awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu harus mengenal Tuhan dahulu. Kerana itu merupakan asas kepada kehidupan kita sebagai seorang Muslim, seorang yang beragama. Dan kita juga yakin bahawasanya kita ini dijadikan Tuhan, kita datang dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Jadi kalaulah sepanjang kehidupan kita ini kita tidak mengenal pencipta kita sendiri, maka itu merupakan satu kerugian yang amat besar kepada seorang yang dipanggil orang Muslim yang beragama. Ada dalam kalangan masyarakat kita Mona ya, yang kadang-kala dia nak dekat dengan Tuhan, tetapi dia tak kenal Tuhan. Dia nak melakukan perkara-perkara yang menggambarkan bahawasanya dia dekat dengan Tuhan, tetapi dia tidak memulakan dengan mengenal dulu siapa dia, Tuhan yang dia nak dekati itu.
Nah, itu yang akhirnya kadang-kadang berlaku penyelewengan dalam amalan-amalan yang dilakukan itu. Kerana dia merasakan dia nak dekat dengan Tuhan, tetapi disebabkan dia tidak mengenal Allah Ta'ala itu, maka akhirnya perkara itu akan membawa dia kepada kesesatan ataupun lari daripada kaedah ketundukan yang sebenar yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Sebab itu dalam agama ni Mona, ya, dia dah disusun dengan baik. Para ulama kita dah susun dengan baik dari sudut kaedah dan juga kategori-kategori yang harus kita lakukan sebagai seorang Muslim. Misalnya dalam agama ini, dalam agama Islam kita ini, ada perkara-perkara yang kita amalkan, yang kita kena amalkan. Macam kita bersolat, dan kita pun dah amat-amat mendekati bulan Ramadan Al-Mubarak, kita akan berpuasa. Dan nantinya selepas bulan puasa ada yang nak menunaikan haji. Itu semua merupakan aspek-aspek amalan dalam agama yang kita harus lakukan. Tetapi dalam agama juga ada dimensi ataupun aspek yang kita kena faham dan percaya. Dia bukan sangat melakukan dengan anggota luaran kita, tetapi dia merupakan satu aktiviti dalaman. Maknanya yang kena main peranan lebih sebenarnya bukannya kita punya anggota badan, tapi yang kena main peranan lebih adalah kita punya hati, jiwa dan akal kita. Dan itulah yang dinamakan sebagai akidah. Malah benda yang kita kena percaya, faham dan yakini ni, dia kena harus datang lebih awal daripada apa yang kita amalkan dan kita kena lakukan dengan anggota tersebut. Sebab itu contohnya kalau kita lakukan solat, kita lakukan ibadah puasa kita pada bulan Ramadan yang akan datang ini, dan juga kita lakukan haji atau zakat yang kita lakukan setiap tahun, atau haji taklah setiap tahun, tetapi zakat itu kita bayar setiap tahun misalnya. Tanpa kita mempunyai keyakinan, mempunyai ilmu yang mendalam tentang kenapa kita lakukan perkara-perkara ini, kepada siapa akhirnya matlamat dan tujuan kita melakukan amalan-amalan ini, maka segala amalan yang kita lakukan itu nanti tidak ada makna, malah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu bab akidah ini dia mendahului sebenarnya Mana, ya. Sebab itu dia dipanggil usul, dipanggil usuluddin. Dia asal, dia asas. Dan di atas asas, di atas foundation itulah kita bina kita punya amalan-amalan, kita punya perbuatan-perbuatan keagamaan di atas asas yang kukuh tadi. Tapi kalaulah asas itu tidak kukuh Mana, tapi kita nak bina semua ni, kita nak buat itu, buat ini, samalah seperti sebuah rumah yang foundation yang tidak kuat, tetapi macam-macam kita nak buat ke atas tu Mana. Nak buat menara lah, nak buat apa, nak buat 10 tingkat lah ke atas tu, bangunan dengan segala perhiasan-perhiasannya, tetapi tapaknya tidak kukuh, maka bila-bila masa sahaja binaan yang kita buat itu nanti boleh runtuh disebabkan oleh tidak kuatnya asas dan kekuatan yang kita ada itu. Dan benda ni bukan dalam agama saja Mana, ya. Kalau kita kehidupan kita macam tu juga. Saya ambil contoh macam orang yang bercinta dan berkahwin kan. Boleh terus kahwinnya Mana, ya. Dia kena kenal dulu. Dia kena kenal dulu pasangannya itu. Tidak kenal maka tidak cinta. Dia kena selidiki dulu. Mungkin kena berkenal-kenalan dahulu, tahu hati budi masing-masing, barulah akhirnya boleh berkahwin, hidup bersama. Tapi kalau aspek pengenalan dan aspek keyakinan antara satu dengan yang lain itu tidak kuat, makanya apa-apa saja yang kita buat dalam bentuk
amalan-amalan bersama itu, berumah tangga itu, nanti dia akan cepat mungkin berlaku krisis lah, berlaku konflik. Sebab tak ada persefahaman, tidak faham, tidak ada keyakinan antara satu dengan yang lain, mungkin ada prejudis banyak, ada kejahilan banyak antara kita dengan kita punya pasangan, maka tidak ada makna. Itulah permisalan dalam agama kita. Kita mungkin kata kita sayang Tuhan, kita cinta Allah, tapi bila ditanya, diselidik ataupun di-challenge hari ini, banyak bab akidah ini kadang dilontarkan persoalan-persoalan yang boleh meragukan. Itu yang kadang-kadang akhirnya ramai yang terkeliru, dan akhirnya mungkin even nak keluar daripada agama ni, Mona. Sebab dia dah rasa macam tak betul dah apa yang dia lakukan. Bukan kerana apa, kerana dia tidak membina kefahaman, kepercayaan, keilmuan berkaitan dengan teras-teras agama itu. Teras-teras agama inilah yang kita panggil sebagai akidah. Ini merupakan perkara penting, Mona, sebelum kita nak berbicara tentang masalah taklid ni, insyaAllah pada bagian kedua nanti. Ya. Terima kasih. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, Doktor dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama anda, boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus saja bersama kami di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di Facebook IKIM FM. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara apabila terdapat pada diri seseorang, ia merasai kemanisan iman. Siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada yang lain. Siapa yang cintanya kepada orang lain hanya kerana Allah dan bukan kerana suatu tujuan duniawi. Dan ia membenci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran, sebagaimana bencinya akan dicampakkan ke dalam api. Riwayat Muslim. Negeri Sembilan 102.7. Itu bukan bermaksud kita balik ke hutan balik, kita balik kepada baby punya kehidupan. Kita rasa apa kita nak buat, kita buat sahaja, seperti mana yang pernah berlaku di barat bila mereka menganggap bahawa manusia ni sudah tidak perlukan agama lagi. Maka datanglah budaya-budaya, dia panggil budaya hippies, budaya yang lepas bebas, budaya nak buat apa sahaja, rasa nak tak berpakaian di tengah-tengah khalayak pun suka hati dia, kerana seolah-olah itulah bagi mereka fitrah mereka. Ini merupakan falsafah yang bagi kita menyeleweng daripada matlamat agama kita. Jadi harus kita sebagai orang Islam, kita harus diingatkan bahawa untuk kita menentukan fitrah kita ni, kita harus merujuk pada sumber-sumbernya betul dalam agama. Dan dah pasti sumber untuk kita menentukan fitrah ni yang paling mutlak ialah daripada Allah SWT sendiri. Dan Allah Ta'ala menjadikan kita. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat.
Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama. Untuk waktu ini, kembali inspirasi IKIM FM. Untuk petang ini bersama rancangan Fas'aluna Tanilah Kami atau Aqidah at Fas'aluna Tanilah Kami untuk petang ini. Dan bersama para pendengar, masih lagi Alhamdulillah bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih bincangkan tentang bolehkah bertalaqi dalam akidah. Dan untuk waktu ini bersama doktor, seperti doktor kata, kita kukuhkan akidah terlebih dahulu, baru kita nak bina apa yang kita nak bina selepas itu kan. Dan mungkin kita untuk waktu ini doktor, kita nak sambung kembali, kita nak tahu apa itu bertaklid dalam akidah dan dibolehkah ke untuk bertaklid dalam akidah. Silakan doktor. Okey, terima kasih. Mona. Sama. Kita sebutkan tadi bahawasanya hal-hal akidah ini adalah hal-hal trust. Hal-hal yang kita mesti ada ilmu yang mendalam sebelum kita memulakan kehidupan beragama kita. Sebab itu dikatakan kita harus mengenal Tuhan dulu dalam agama ini. Dan bila kita kata mengenal Tuhan ni, termasuklah apa-apa sahaja yang berkait dengan persoalan-persoalan ketuhanan. Mana ya? Sebab itu dalam rukun iman itu kita ada 6. Asasnya adalah kepercayaan kepada Tuhan, kepada Allah. Tetapi termasuk dalam rangkuman kepercayaan kepada Tuhan itu adalah kepercayaan kita kepada Nabi, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, pada hari akhirat, pada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu semua perkara-perkara yang menyusuli apabila kita mengatakan kita beriman dengan, kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah timbul persoalan, bolehkah kita bertaklid dalam hal-hal akidah. Bertaklid ni maksudnya kita ikut orang lah, kita ikut orang saja. Kita sendiri tidak ada dalil ataupun tidak ada asas terhadap apa yang kita percaya tu. Kan, contohnya kita besar dalam keluarga orang beragama. Mak kita solat, mak kita Islam, ayah kita Islam, adik-beradik kita Islam, keluarga saudara mara kita Islam, satu kampung kita semua Islam. Jadi kita pun Islam lah kita, kan. Orang Melayu kata Islam baka. Baka maknanya Islam keturunan lah. Cuma persoalannya, bolehkah kita bercukupan dengan kepercayaan kita, hal kepercayaan ni dalam agama itu, tanpa kita sendiri misalnya mempelajari ataupun mengetahui asas-asas kenapa kita percaya kepada Tuhan, kepada hari akhirat, kepada malaikat. Dalam perbahasan para ulama akidah, mereka membezakan antara akidah ini dengan persoalan fikih atau ibadah. Bab fikih ibadah itu boleh kita bertaklid. Sebab itu kita ada macam bertaklid kepada mazhab kan, imam mazhab. Itu pun bukan taklid buta. Bila kita kata bertaklid ni bukan bertaklid buta, maksudnya main ikut saja. Tetapi yang kita bertaklid itu adalah tokoh-tokoh ilmuwan, tokoh-tokoh imam yang besar yang telah terbukti kehebatan mereka. Kerana kita sendiri tidak mampu untuk berijtihad kan. Jadi sebab itu kita boleh. Tetapi dalam bab akidah, dalam perbahasan akidah ni, kata para ulama akidah, sebagian besar ulama akidah mengatakan akidah yang sahihah itu mestilah berasaskan dalil. Tidak boleh kita bertaklid, tidak boleh kita bertaklid. Sebab itu kalau kita baca kitab-kitab akidah ni, mana awal-awal lagi sudah dibicarakan, sudah dibahaskan tentang, dia panggil syarat-syarat akidah yang sahih. Sahih. Dia kata paling kurang ada 3. Yang pertama, mesti akidah itu meyakinkan, ataupun kuat, ataupun dia panggil jazim. Dia mesti very strong conviction, kata orang putih, terhadap apa yang kita percayai itu. Yang keduanya, dia mesti benar. Pertama, dia yang meyakinkan, dia tidak boleh meragukan, dia meyakinkan. Yang kedua, yang kita yakin itu kena benar. Ada juga orang dia yakin tapi tak benar, mana ya? Dia yakin
ada hantu cerita hantu kita dengar. Kat IKIM pun ada cerita hantu. Ya, betul. Tapi setakat ni dari sudut benar itu banyak sekali boleh dipertikaikan. Bila kita tanya apa buktinya, macam-macam cerita, kadang-kadang tak konsisten antara seorang dengan seorang, tidak konsisten. Maknanya susahlah kita nak kata dia benar mana ya. Betul. Banyaknya itu tak benar kan. Tapi yakin, kalau yang tahu yakin tak yakin takut nah. Betul. Kalau malam ke seorang-seorang kita takut sebab kita seolah-olah kita rasa macam benda tu ada. Okey. Dalam agama hal-hal akidah ini dia mesti yakin satu, yang kedua mesti benar. Benar ni maksudnya dia disebut sebagai muwafaqah lil haqiqah. Dia mesti selari dengan hakikat. Apa yang berlaku dalam kepercayaan agama-agama lain dari sudut pandangan Islam kepercayaan agama lain tu bagi kita dia meyakinkan bagi penganut mereka, tetapi dia ghairu muwafaqah lil haqiqah. Dia tidak selari dengan hakikat kan. Contohnya yang berpandangan bahawasanya Nabi Isa itu anak Tuhan misalnya. Al-Quran dengan jelas mengatakan kepercayaan itu kepercayaan tidak betul. Ini kan pula kepercayaan yang musyrik, kepercayaan yang percaya kepada banyak Tuhan, kepercayaan kepada berhala-berhala apa semua itu lagi jelas. Al-Quran mengatakan perkara itu batil ataupun tidak betul. Jadi maknanya syaratnya itu bukan sekadar jazim, kuat, yakin, tetapi juga mesti benar. Atau muwafaqah. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga yang diberikan oleh para ulama ialah ma'ad dalil. Dia kata ma'ad dalil. Mesti kena ada dalil. Jadi dia mesti meyakinkan, yang kedua benar, yang ketiga berasas mana. Yang kita ma'ad dalil itu berasas lah, maknanya kena ada bukti lah, kena ada bukti. Dan bukan dalam akidah saja, dalam hal-hal lain pun selalu kita sebut tiga perkara ni mana dalam sains misalnya selalu sains pun satu bentuk kepercayaan juga. Ilmu yang perlu dibuktikan. Jadi dia bagi sains juga dia kena benar, dan juga cuma hal-hal sains ni hal-hal benda yang bersifat fizikal ataupun empirical yang boleh kita bawa ke makmal, kita boleh buktikan, kita boleh tengok, kita lidiki. Tapi hal-hal akidah dia perkara-perkara yang ghaibiyat, ketuhanan apa semua kan, bukannya tidak wujud, tetapi dia wujud tetapi ghaib dalam kita punya syahadah, dalam kita punya pandangan zahir kita tak nampak. Tetapi Allah itu maha wujud sebenarnya. Wujud Allah Ta'ala itu lebih wujud lagi daripada kita. Kita ni yang kata para ulama akidah, kita ni wujud yang mungkin saja, mungkinan wujud. Ada permulaan, ada pengakhirannya, dan wujud kita ni bila-bila masa saja boleh berakhir dengan ketiadaan. Okey. Yang ketiga tu yang kita nak pegang mana, dan jawapan soalan yang Mona tanyakan tadi, yang ketiga tu para ulama mengatakan mesti ada dalil. Maknanya tidak boleh kita sekadar bertaklid saja. Cuma bila kata bertaklid itu tidak boleh bertaklid itu bukanlah bermakna kita kena tahu secara terperinci dalil-dalil itu. Tetapi cukup dipanggil bil ijmal, dalil-dalil yang umum, khususnya mencukupi untuk dua matlamat mana. Satu, untuk meyakinkan diri kita sendiri. Dalil itu untuk meyakinkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ni percaya, saya percaya pada Tuhan, tapi bila datang keraguan, dah mula tergugat. Jadi bila kita belajar akidah itu sebenarnya jangan kita perkecilkan, meremehkan banyak sangat dalil ni. Tapi dalil itu penting. Satu, untuk menguatkan kita punya kepercayaan. Yang kedua, untuk mempertahankan diri kita, Mona. Kalau ada nanti serangan-serangan ataupun keraguan-keraguan yang dilontarkan kepada kita oleh hari ini kita hidup dalam keadaan terbuka. Digital world ni membolehkan semua orang mendapat maklumat-maklumat dan pandangan-pandangan. Dan kadang-kadang Mona, kita bercakap ni bukan kepada diri kita saja, tapi anak-anak kita misalnya, yang juga di bawah tanggungjawab kita dari sudut agamanya, dari sudut akidahnya dan lain-lain lagi. Jadi dalil-dalil itu harus dipelajari
oleh setiap orang. Sebab itu Islam tu telah menentukan yang dipanggil fardu ain. Dan fardu ain yang paling utama adalah akidah. Yang kena belajar nombor satu dalam fardu ain itu adalah hal-hal akidah. Kerana itu kita dah sebut awal tadi, dia sebagai foundation, dia sebagai teras. Jadi dalil yang dikatakan tidak boleh bertaklid itu atas asas itu. Atas asas pertama, nak memperkukuhkan syarat pertama tadi, yakin tadi. Dan syarat kedua yang nak memperkuatkan kebenarannya itu. Dan yang keduanya sebagai benteng, sebagai benteng. Dan memang ilmu akidah ini, ilmu akidah yang mendalam tu mana, dia sifatnya fardu kifayah, yang mendalam sebab itu dia cukup ada sekelompok yang mengetahui tentang dalil-dalil yang mendalam tu lah. Tetapi dia akan jadi fardu ain sekiranya keperluan datang. Katalah kalau kita sentiasa saja diserang oleh orang tentang persoalan yang meragukan, ataupun anak kita pergi ke luar negara duduk dengan orang-orang yang mungkin etis, yang tidak percaya pada Tuhan. Itu sebelum dia pergi tu mana, ilmu fardu ain yang mendalam, ilmu akidah yang mendalam tu dah jadi fardu ain pada dia. Kena diajar betul-betul sebelum dia pergi tu. Takut nanti dia mudah terpengaruh dan ragu dan akhirnya takut tersasar dia punya akidah yang benar. Jadi itu jawapan kepada sama ada boleh berkata tidak. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, doktor dan para pendengar, kita akan beri khas sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berkhas sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi IKIM FM. Inspirasi utama anda. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya itu yang sangat lebih penting. Johor Bahru 106.2 FM. Sultan Muhammad Al-Fatih. Apabila Sultan Murad II gagal menakluki kota Konstantinopel, baginda menjadikannya sebagai cita-cita puteranya Muhammad Al-Fatih. Saban hari Sultan Murad II, ayahanda Al-Fatih, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Konstantinopel dapat ditakluki dan puteranya lah yang mencayakan misi besar itu. Sultan Murad II juga menyemat kukuh dalam minda Muhammad Al-Fatih bahawa beliau akan menjadi penakluk kota yang memiliki pertahanan yang amat utuh itu. Justru Al-Fatih membesar dengan cita-cita mulia dan amat mencabar. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usra Nurani
bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini bersama Aqidah At-Fas'alunah, dan ialah kami. Dan masih bersama anda, boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk waktu ini masih lagi bersama Yang Berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, untuk kita bersama Aqidah At-Fas'alunah bertanya tentang bolehkah taklid dalam akidah. Dan untuk waktu ini bersama doktor ada yang bertanya kita juga doktor pada petang ini. Mungkin ada yang tak suka akidah sebab susah nak faham. Mungkin ada pencerahan daripada doktor. Silakan doktor. Okay. Terima kasih Mona. Sama. Betul. Itu salah satu cabaran kita Mona. Benda yang paling penting tu yang paling susah. Tapi disebabkan dia penting, dia tak boleh ketepikan. Mana? Fizik penting tak Mona? Fizik penting kan? Sebab itu kerajaan pun meletakkan ilmu fizik ini sebagai sebahagian daripada ilmu sains tulen yang harus dipelajari kan? Malah dalam SPM pun diletakkan sebagai salah satu critical subject lah. Dan hari ini pun masuk di IKIM kita berbicara tentang kepentingan ilmu-ilmu sains ni, STEM ilmu sains, teknologi. Sebab makin lama makin ramai orang tak nak belajar itu tentang hal-hal inilah hal sains yang penting dalam konteks kehidupan kita di dunia ini. Tapi dia tidak mudah. Sebab itu ramai tak nak belajar. Ramai nak pergi yang lebih ringan sikit, nak belajar ilmu social science atau sastra, tanpa kita mengatakan yang ni tidak penting lah. Dua-dua penting. Tetapi yang kadang-kadang yang lebih susah itu yang kita rasa tak nak belajar, itulah mana yang sebenarnya penting dalam konteks kehidupan, termasuklah dalam hal agama. Bila kita kata akidah itu penting, tetapi dia datang dengan segala cabaran-cabarannya lah. Cabaran nak belajarnya. Kenapa dia jadi susah mana? Kenapa ada tanggapan ataupun persepsi yang melihat akidah ni susah? Tadilah sebab yang maudhu'nya itu adalah maudhu' yang tidak dapat dilihat dari panca indera luaran kita. Tentang Tuhan, tentang hari akhirat. Semua benda yang kita kena imani, atau yang dipanggil sebagai sam'iyat, benda-benda yang kita kena dengar dari Nabi dan beriman. Tetapi dia bukan dengar buta, dengan membuta tuli. Tetapi mendengar dengan faham dan dengan yakin. Kerana apa-apa sahaja yang diajar dalam akidah itu, dia bukan perkara yang berlawanan atau bertentangan dengan akal kita. Cuma dia tidak wujud sebagaimana kewujudan zahir alam syahadah yang kita hidup ini. Dan dalam konteks fardu ain pun akidah ni dia jadi lebih sukar berbanding dengan ibadah misalnya, ataupun syariah ataupun fiqh. Kerana fiqh, syariah dan ibadah itu kita melakukan, kita mengamalkan dengan kita punya ni mudah, lebih mudah. Contohnya kalau dekat kelas-kelas dulu mana ada praktikal amali solat misalnya. Kita pun seronok bila sampai subjek tu kita ke musalla ataupun surau, dan ada dia punya amali, cikgu pun boleh betulkan, ustazah boleh betulkan kita punya solat, pergerakan kita. Tapi dalam akidah kita tak boleh nak amali macam tu. Semuanya berkait dengan apa yang ada dalam akal kita, berkait dengan apa yang dalam kefahaman kita. Jadi lebih mencabar sebenarnya ustaz-ustaz dan ustazah yang nak mengajar akidah, kerana dia kena buat cara lain untuk memastikan kefahaman tersebut. Antaranya kena bertanya, kena dia suruh dia menghuraikan tentang apa yang dia faham tentang sifat-sifat Tuhan misalnya.
dan suruh dia berfikir juga, sebab akidah ni juga menggunakan akal. Sebab itu ada yang mengatakan bahawa bab akidah ni dia belajarnya susah, tapi bila dah belajar, dia punya pengamalan tu jadi mudah. Keyakinan tu jadi kuat. Berbanding dengan, selalunya dibandingkan dengan tasawuf. Tasawuf ni belajar senang, tapi nak amalnya susah. Tasawuf ni belajar kan, syukur, sabar, senang je. Tapi nak bersyukur sebenar-benarnya, nak bersabar, itu susah. Jadi mahu tidak mahu mana, kita harus akui bahawa akidah ni memang agak berat, tetapi jangan disebabkan berat dan susahnya itu kita kata aku tak nak belajar. Kerana itu tetap ilmu akidah ini tetap menjadi landasan seperti yang kita katakan tadi, dan kalau rosak aspek akidah itu, maka akan rosaklah seluruh amalan-amalan keagamaan kita, Mona. Jadi Baik Doktor, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas persediaan. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, kita ada beberapa soalan Doktor di WhatsApp konti 011290040004 bertanya dari Semanggul, Perak, Muhammad Khair. Doktor, apakah bentuk-bentuk taklid taklik yang dibolehkan dalam Islam? Nak beri contoh bagaimana, Doktor? Saya dimasukkan taklid tu, sebab kita berbicara tentang taklid ini kan, walaupun di eja sedikit silap tu, taklid lah kan. Kita sebut tadi bahawasanya dalam konteks ibadah ataupun fiqh lah ya, itu dibenarkan bertaklid. Maksudnya kita tapi bukan taklid sembrono lah, kerana perkara-perkara secara detail itu kita tidak mampu untuk memahaminya dalam amalan-amalan kita, Mona ya. Contohnya kalau saya tanya Mona, cukuplah apa asas atau dalil yang kita angkat takbir macam tu kan. Kan Mona pun mungkin susah nak ingat hadis dia ke apa kan. Nak ingat asasnya itu, sebab benda-benda fiqhiyat ni dia banyak, Mona ya. Dia terlalu detail perbahasannya. Sebab itu ulama-ulama mujtahid kita dulu memang hebat, kerana dia telah memperincikan semua aspek-aspek itu, termasuk yang memerlukan ijtihad-ijtihad yang susah. Jadi baik itu. Tapi kalau bab akidah ini, dia jadi kenapa para ulama akidah itu lebih ketat dengan mengatakan tidak boleh bertaklid? Kerana bab-bab akidah ini dia merupakan bab usul. Dia usul agama, Mana? Dia usul agama. Dia merupakan trust. Tak boleh kita sekadar katakan saya mengikut je lah apa yang telah dipercayai oleh nenek moyang saya, oleh keluarga saya, oleh mak ayah saya. Mahu tidak mahu dia kena mempelajari dalilnya itu. Walaupun disebut tadi bahawa dalil itu yang bersifat ijmali, yang bersifat asas. Contoh mana, kita ambil contoh lah. Kalau ada orang tanya kita, Tuhan itu wujud ke tidak? Kita mestilah orang Islam dengan yakin mengatakan Tuhan wujud. Tetapi kalau ada orang tanya pula, apa asas, apa dalil Tuhan wujud? Jangan sampai kita tak tahu langsung mana. Jangan sampai kita tidak tahu langsung. Kerana itu nanti kata para ulama akidah akan membuka, akan menjadikan akidah kita itu khatir, bahaya, dalam keadaan yang amat bahaya, dan mudah sangat nanti diruntuhkan dan diragukan oleh siapa-siapa saja kalau asas kepada wujud Tuhan tu pun kita tak tahu. Sebab itulah akidah Islam diajar. Saya tak perlu panjang pun sebab ini Dr. Aiman telah bicara begitu panjang dalam Imanuna, tapi kita nak cakap tentang kerangka itu. Jadi paling kurang kita tahu bahawa adanya alam ini merupakan bukti kepada wujudnya pencipta, iaitu Tuhan. Tapi pendetailannya itu panjang, perincian, tetapi cukup kalau kita mengatakan alam ini sebagai asas kepada wujudnya Tuhan. Kan? Tidak mungkin alam ini boleh jadi dengan sendiri. Mesti kena ada pencipta. Sedangkan setiap benda depan kita ni mesti ada dia punya manufacture, Mana Mana punya mikrofon, apa semua yang canggih-canggih dalam studio tu, semua tak boleh tiba-tiba ada kat situ je, Mana
banyak duit IKIM habis dulu membeli alat-alat tu daripada manufacturer, pencipta dalam konteks dunia ni lah. Betul. Pembuatnya. Jadi takkanlah benda kecil macam tu ada pembuat benda yang besar, alam ini yang lebih canggih tu tidak ada penyebab, pencipta dan pembuatnya. Jadi itu dah cukup sebagai ni. Tetapi kalau lebih mendalam cabaran yang kita hadapi, kena lebih mendalamlah ilmu kita berkaitan dengan hal-hal akidah. Jadi dia punya pendetailan itu sifatnya sedikit subjektif, dia fardu kifayah lah. Tapi dia jadi fardu ain kalau ada keperluan. Baik doktor. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan banyak lagi soalan sebenarnya doktor, tapi masa tidak mengizinkan. Mungkin boleh kita bawa ke minggu depan. Ya, insya-Allah kita akan bawa ke minggu hadapan untuk kita jawabkan. Dan untuk waktu ini bersama doktor untuk kesimpulan dan kata-kata akhir, silakan doktor. Okey, kita berbicara hari ini tentang persoalan bahawasanya boleh tak kita bertaklid dalam hal-hal akidah. Kita menjawab berdasarkan huraian para ulama-ulama akidah muktabar Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawasanya kalaulah akidah yang kita pegang itu tidak mempunyai asas, mempunyai dalil, hanya dengan bertaklid saja, ia bagi mereka itu merupakan akidah yang berdosa ataupun yang tak sempurna ataupun yang tidak sahih. Kerana apa? Kerana ia terbuka kepada bahaya-bahaya keraguan, bahaya-bahaya penyelewengan yang datang sama ada daripada dalam diri kita ataupun nanti akan dibawa dari luar keraguan-keraguan tersebut. Jadi dalam hal akidah ini diputuskan bahawasanya dia dalil itu merupakan salah satu syarat untuk menjadikan akidah itu sahihah. Kesimpulannya mana, kita kena belajar lah, dan belajar jangan bercukupan. Ramai orang dia belajar ni dia rasa cukuplah kan, sebab dia rasa tak ada keperluan, sedangkan keperluannya cukup besar. Lebih-lebih lagi apabila dia dah menjelang dia dah lebih dewasa lebih banyak sebenarnya pemikiran-pemikiran yang meragukan itu datang dan timbul dalam pemikirannya berbanding dengan masa dia kecil-kecil dulu, masa dia belajar fardu ain kecil-kecil dulu, itu tak ada lagi cabaran. Sebenarnya yang dia belajar itu harus diteruskan, kerana cabaran yang terbesar itu adalah cabaran apabila kita sudah mula dewasa dan kita berhadapan real dengan cabaran-cabaran penting dalam kehidupan kita. InsyaAllah perkara lain tu kita boleh bawa dan bincangkan pada minggu hadapan. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran atas pertemuan untuk petang ini. Jazakallahu kull khair Dr. atas pertemuan. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembang Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di laman web ikimfm.my. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.